Momentum pelaburan di Malaysia yang menyaksikan pertumbuhan kukuh sejak suku pertama 2023 dijangka mengekalkan trajektori meningkat pada suku kedua 2023. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz pada suku pertama 2023, Malaysia telah menerima pelaburan diluluskan 71.4 bilion ringgit dalam pelbagai sektor ekonomi, peningkatan sebanyak 60% berbanding suku sama tahun lepas. Nampaknya momentum ini pada suku kedua pun alhamdulillah masih lagi positif. Kita akan umumkan buat masa terdekat ini. Dan saya mengharapkan supaya syarikat-syarikat kita daripada segi perdagangan, our trade side, fokus kepada ekspor. Bukan saja dari segi new markets, tapi juga kepada halal market lah, untuk kita pastikan pengekspor kita terus besar. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas sesi wawancara program Ruang Bicara. Jumlah perdagangan Malaysia dijangka menyederhana pada suku kedua 2023 berikutan perdagangan global yang perlahan dan diramal berkembang sekitar 1.6 hingga 1.7% tahun ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi global. Menurutnya, Malaysia adalah ekonomi terbuka dengan nisbah perdagangan kepada keluaran dalam negara kasar bagi 2022 pada 141%, justru banyak dipengaruhi oleh keadaan yang berlaku di seluruh dunia. Berkenaan ramalan KDNK Malaysia pada 4 hingga 5% pada 2023, beliau optimis bahawa angka itu mampu dicapai. Beliau menegaskan bahawa negara tidak boleh bergantung kepada penggunaan dan perbelanjaan kerajaan untuk meraih pertumbuhan. So of course there's a lot of speculation lah where in the next direction of the FOMC when it comes to the interest rate, and we have seen the decision in US have affected the whole world, right? And the strengthening of the US currency is partly due to the tightening of US monetary policy, and in fact you can see what has happened to all the currencies, including Malaysia. I think whatever the decision is, for Malaysia we have to be focused on our fundamentals. That's why I think PM announced on the economy Madani. Tambahnya, ekonomi madani penting untuk memberikan tumpuan kepada jangka panjang pertumbuhan ekonomi ke arah menjadikan Malaysia sebuah negara berpendapatan tinggi. 40% daripada langkah yang diumumkan dalam ekonomi madani adalah di bawah tanggungjawab Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Jelasnya, menerusi kerangka ekonomi tersebut, pemerkasaan industri, pelaburan dan ekspor dilihat sebagai antara penyumbang utama kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia. Berkenaan matlamat ekonomi madani untuk membolehkan Malaysia menjadi antara 30 ekonomi terbesar di dunia, beliau berkata hasrat itu boleh dicapai sekiranya semua pihak bekerjasama memberikan idea masing-masing. Beliau menegaskan bahawa ia adalah pendekatan keseluruhan negara dan tidak boleh dilaksanakan secara bersendirian. Bagi pelan hala tuju peralihan tenaga negara NETR yang diumumkan oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli baru-baru ini, Tengku Datuk Seri Zafrul menyatakan keyakinan bahawa langkah itu akan membantu meningkatkan dan menarik lebih banyak pelaburan. Renewable energy ini adalah salah satu cara untuk kita industri baru kita, kita ada CCUS, hydrogen dan sebagainya. So I think that will be complementing what we have. We need diversification juga. Kita telah boleh rely kepada satu sumber tenaga juga. Of course there will be transition, terutamanya memerlukan masa kerana kosnya masih lagi tinggi berbanding dengan energi yang ada sekarang. Tetapi kerana kita punya energi kita murah kerana subsidi yang begitu tinggi. Bagaimanapun, beliau berpendapat bahawa peralihan kepada TBB tidak dapat dielakkan kerana Malaysia memerlukan pertumbuhan yang mampan. Bagi mencapai hasrat itu, negara memerlukan piawaian alam sekitar, sosial dan tadbir urus, antaranya TBB.